Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Januari 2024 bersama saya, Saif Akmal. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tidak timbul soal tamak susulan keputusan UMNO Selangor menolak tawaran ahli majlis pihak berkuasa tempatan. Menurut Zahid, adalah lebih sesuai jika semua pihak dari UMNO negeri tidak mendapatkan jawatan berbanding hanya segelintir yang dapat. Kami ada 22 ketua-ketua bahagian, ya. Jadi kalau ada yang dapat, ada yang tak dapat, lebih baik semua tak dapat. Ya, kita serahkan kepada kerajaan perpaduan di Selangor di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin untuk bersama-sama dengan kami, walaupun kami berada di luar PBT itu, tapi kami akan tetap mendukung dan menyokong program-program kerajaan negeri melalui PBT ini. Ya. Bercakap dalam sidang media selepas sesi libat urus bersama Persatuan Motosikal Malaysia di Putrajaya hari ini, Zahid berkata UMNO tidak kecil hati dan akan terus memainkan peranan secara bebas. Ya, saya telah mengadakan mesyuarat malam tadi di Sepang dengan semua 22 ketua UMNO bahagian di Selangor, dan saya menghormati keputusan mereka untuk menolak 20 tempat yang telah diperuntukkan bagi menduduki jawatan ahli majlis PBT, dan saya fikir keputusan itu harus dihormati dan mereka tidak kecil hati, dan kita mahu memainkan peranan secara bebas dan untuk tidak duduk sebagai ahli di pihak berkuasa tempatan itu. Terdahulu, UMNO Selangor memutuskan untuk menyerahkan semula kuota 20 jawatan ahli majlis PBT di Selangor. Mereka sebaliknya mahu 373 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di negeri itu. Difahamkan terdapat 288 kerusi ahli majlis PBT keseluruhan di Selangor. Pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani mengemukakan saman menuntut RM 5 juta sebagai ganti rugi teruk dan teladan daripada AJK Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin. Ia adalah antara tuntutan dalam saman fitnah plaintif yang difailkan terhadap defendant, yang juga dikenali sebagai Cikgu Bat, berhubung penyebaran video yang didakwa mengandungi perbualan lucah. Video itu didakwa memaparkan individu yang kelihatan seperti bekas Ketua Pengarah JKOM Muhammad Agus Yusof dan Wahab. Ketika dihubungi Malaysia Kini baru-baru ini, Peguam Wahab Faizal Rahman mengesahkan bahawa red saman telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 22 Disember tahun lalu dan salinan kertas kausa telah diserahkan kepada Cikgu Bat. Menurut salinan pernyataan tuntutan, Wahab bukan sahaja menuntut RM5 juta Malaysia sebagai ganti rugi, tetapi juga permohonan maaf untuk disiarkan di akaun media sosial defendant serta beberapa akhbar. Plaintif turut memohon perintah mahkamah untuk memaksa defendant mengeluarkan kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu daripada semua platform media sosial dan menghalang defendant daripada mengulangi kenyataan tersebut. Inti saman Wahab adalah berhubung kenyataan Cikgu Bat yang didakwa berunsur fitnah yang mengandungi cacatan di laman Facebook defendant antara 16 dan 17 November tahun lepas. Sebuah video perbualan dengan seorang lelaki yang kelihatan seperti Agus menjadi tular pada 17 November lalu. Susulan itu, Agus meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM dan mendakwa video perbualan membabitkannya adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Pada sidang media khas berhubung isu tersebut, Wahab mendakwa dia dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan Agus oleh individu bernama Mr. H. Baik, berita seterusnya. Seorang pemimpin sayap Bersekutu Bersatu hari ini mengecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana menggunakan sambutan Ponggal Peringkat Kebangsaan sebagai platform untuk menghentam seteru politiknya. Ketua Bersekutu Bersatu Bangi Vasanta Kumar Krishnan berkata,
Anwar telah mempergunakan perayaan Ponggal kaum India sebagai pentas untuk melampiaskan nafsu serakah dendam pribadi. Ia susulan kenyataan Anwar yang dilaporkan bercakap mengenai siasatan terhadap seorang Tun kerana didakwa mencuri wang rakyat semasa sambutan acara itu di Klang pada Sabtu lalu. Dalam satu kenyataan, Vasanta Kumar menegaskan ucapan seorang Perdana Menteri biasanya akan memberi fokus kepada penyatuan rakyat. Tambah Vasanta, Perdana Menteri juga harus menyuruh orang ramai untuk menghormati antara satu sama lain dan mengeratkan perpaduan antara kaum dalam negara dan bukannya melancarkan serangan terhadap musuh. Menurut Vasanta, ia jelas menunjukkan Anwar tidak menghiraukan masalah hidup rakyat terutama kaum India yang semakin terhimpit akibat kos sara hidup yang semakin tinggi. Semasa sambutan Ponggal Peringkat Kebangsaan di dataran Majlis Perbadaran Klang Sabtu lepas, Anwar dilaporkan memberitahu hadirin bahawa bukan mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru dia meminta rakyat menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar Tun berhubung kecurian dana kerajaan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa beberapa pemimpin Perikatan Nasional telah menolak undangannya ke podcast yang bakal menteri kelolaannya. Mereka yang menolak adalah Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim, aktivis Peguam Hawa Yaakob dan Sufi Kamari serta pempengaruh PNYB Viral. Pejabatnya sudah menghubungi beberapa pemimpin dan aktivis PN yang dilihat berpotensi untuk membakar beliau ketika podcast YBM. Tambahnya lagi, beliau tidak akan berputus asa dan akan terus menghubungi mereka agar menyahut cabaran untuk membakar beliau secara langsung. Menerusi ciapan Rafizi di platform media sosial X hari ini, Rafizi berkata mereka seharusnya bukan sahaja berani mengkritik di belakang, tetapi harus memberi pandangan membina di hadapan beliau. Menurut pempengaruh PN yang dikenali dengan nama YB Viral, beliau menolak pelawaan Rafizi dengan alasan bahawa cabaran debat asal telah dikurangkan menjadi sesi soal jawab. Kata Rafizi, matlamat podcast YBM ialah memberi keutamaan kepada penyokong dan pemimpin PN untuk bersemuka agar rakyat dapat menilai sendiri hujah kerajaan berbanding pembangkang. Dalam episod malam ini, Rafizi akan mengundang ahli akademik Dr. Barjoya Bardai yang pernah menyuarakan kritikan terhadap menteri itu pada masa lalu. Calon Yang di-Pertua Negeri Sarawak telah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bagi mendapatkan perkenan baginda. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia menyerahkan nama itu kepada istana minggu lalu setelah dikemukakan oleh Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg. Proses pelantikan TYT seperti kita tahu dalam budi bicara Yang di-Pertuan Agong dikemukakan oleh Premier Abang Johari dan saya telah kemukakan calon nama itu kepada Yang di-Pertuan Agong minggu lalu dan itu telah diperkenan dan akan diumumkan mungkin salam 1-2 hari ini. Kemudian tentang Yang di-Pertua Dewan Negara akan kita bincang dan kita ada juga mesyuarat kerajaan perpaduan malam ini kita bincang supaya dapat disegerakan pelantikannya. Okey, terima kasih. Malam tadi, pejabat Premier Sarawak menafikan terdapat perbincangan mengenai pelantikan jawatan bergelar Tuan Yang terutama itu. 3 hari lalu, Abang Johari berkata pelantikan TYT adalah kuasa mutlak agung. Abdul Taib Mahmud, bekas Ketua Menteri, dilantik sebagai TYT ke-7 pada 1 Mac 2014 menggantikan Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring. Sementara itu, Perdana Menteri menyatakan bahawa hampir sedekat salah laku golongan elit tertentu tidak disentuh oleh pihak berkuasa kerana mereka dilihat seolah-olah kebal dari sebarang hukuman. Bercakap dalam satu majlis di Universiti Malaya, Anwar Ibrahim berkata pemimpin politik dan ahli akademik termasuk dirinya harus memikul tanggungjawab untuk menghalang sebarang salah laku. Dan saya nak tekankan, ya, ada orang mengatakan bahawa kecurian puluh bilion ringgit ini. Kalau mau jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri, ukurannya apa? Kekayaan. Dan ini dianggap biasa. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau tidak jadi kaya? Bodohlah jadi Menteri Kewangan yang tak kumpul bilion-bilion. Ya. Pandangan hambar, haprak ini mesti diperangi
Dan kita yang bertanggungjawab ini bukan saja orang politik, tetapi seluruh sistem. Berapa sarjana yang bicara dengan berani, yang mengizinkan keterlanjuran begini? Ya. Kita semua harus pikul tanggungjawab. Termasuk saya anggap saya harus lebih berani lagi dulu. Lebih berani lagi lama penjara. Tetapi saya nak anggap ini sebagai satu upaya kita yang terkuat. Saudara, saya mulakan dengan tata kelola. Memang tata kelola dan rasuah ini dibenci oleh beberapa pihak. Dia kata Anwar ni tak ada modal lain. Berucap saja sebut tata kelola dan rasuah. Dia lupa sebab rasuah dan tata kelola lah tak dapat bagi peruntukan begitu besar kepada pendidikan. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah. 8,000 tandas harus diperbaiki tahun lalu. Diketepikan begitu rupa. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah yang menyebabkan puluhan bilion wang rakyat dipunggah untuk beberapa tokoh tertentu. Jadi saudara, saya harap saya akan dapat, kalau tidak ada sokongan dalam politik atau lain-lain, sekurang-kurangnya dalam isu tata kelola dan tuntutan ke arah perubahan, saya pohon dukungan penuh daripada rakyat terutama yang berfikir. Dalam pada itu, Dr. Mahathir Mohamad membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim ekoran tindakan pihak berkuasa menjalankan siasatan ke atasnya ketika ini. Mahathir juga menganggap tindakan kerajaan itu adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikannya bersama Daim Zainuddin semasa membantu Anwar pada PRK Port Dickson 2018. Do you think it's a revenge against you by the current administration? I don't know whether it is revenge or not. This man was in jail, and when I became Prime Minister the second time, during my time he was released, and then he wanted to contest in an election. During the contest, I actually campaigned for him. So did Tun Daim. Both of us campaigned for him. But after campaigning for him, now he wants to investigate me for wrongdoing. Okay, if I did something wrong, please investigate. But don't make use of government law in order to threaten people. Sementara itu, Mahathir mencabar Anwar untuk mengadakan pilihan raya bagi menentukan sokongan rakyat kepadanya. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu mendakwa, ketika ini kerajaan pimpinan Anwar menyalahgunakan kuasa dengan menyiasat pihak yang dilihat menggugat kedudukannya sebagai ketua kerajaan. Every election I won with a 2/3 majority. 5 elections, 2/3 majority. The people have a chance to throw me out. They didn't throw me out. If I had been abusing my position, I wouldn't have won the election. I challenge Anwar to call for a general election today, whether he dares or not, to see what the people will say. Dalam pada itu, Mahathir mengakui dia risau memikirkan nasib anaknya Mirzan yang kini disiasat dalam tindakan yang didakwanya terpilih oleh pihak berkuasa. Mahathir berkata, notis arahan pengisytiharan harta yang diberikan SPRM baru-baru ini sebagai tidak masuk akal. Yalah, risau jugalah. Sebagai anak saya, dia bagi tahulah dia dapat notis. Dan notis tu suruh dia bagi tahu all the transaction yang dia buat sejak dia umur 20 tahun. Semasa dia jadi student 42 tahun. Yang tu dia kena jawab lah. Dia boleh ke tak boleh. Dalam jangka masa 30 hari. 42 years punya transaction, 30 hari kena bagi tahu. Jadi dia kena pergi tanya bank, tanya Petronas, tanya hasil dalam negeri. Dia kena pergi korek dalam pejabat dia. Nak tunjuk ni. Because you have to have material evidence. Cek mana-mana. You bayar apa sekian banyak. You jual perkapalan, you dapat berapa bilion. Kononnya dia dapat bilion-bilion lah. Tapi syarikat perkapalan tak bagi tahu pun banyak mana.
It is a public company, not his company. Shareholders dia macam-macam orang lah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.